Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Amri bin Aslah dan hari ini saya akan membentangkan tentang langkah-langkah penyampaian, pengajaran dan pembelajaran muzik kreatif dalam aktiviti musikal. Saya dari unit Bahasa Melayu 1 dan saya merupakan batch PISMP Jun 2023 dan 2028 dan pensyarah bagi subjek MUZK 3362 ialah Encik Muazzam bin Muhammad. Kita akan ke slide yang seterusnya. Baiklah, saya telah pilih dokumen standard kurikulum pentaksiran pendidikan muzik tahun 3 ataupun DSKP pendidikan muzik tahun 3. DSKP KSSR semakan 2017 pendidikan muzik ialah dokumen yang memuatkan kandungan kurikulum mata pelajaran ini sebagai rujukan guru untuk mengajar. Matlamat dan objektif mata pelajaran ini dinyatakan dengan jelas sebagai garis panduan kepada guru tentang perkara yang perlu dicapai dalam pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP. Kita akan ke slide yang seterusnya. Seterusnya, bagi matlamat DSKP Pendidikan Muzik tahun 3, KSSR Pendidikan Muzik Sekolah Rendah bermatlamat untuk melahirkan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran asas dalam bidang muzik untuk membentuk isan yang harmonis, kritis, kreatif dan inovatif serta dapat menikmati nilai estetik muzik secara intelektual. Objektif pembelajaran ini memfokuskan kepada murid dapat menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan pernafasan yang betul mengikut tempo. Kedua pula ialah murid dapat memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan berdasarkan dinamik, pitch, tempo, bunyi panjang dan pendek, mat serta lirik. Selain itu, dalam DSKP Pendidikan Muzik tahun 3 yang telah saya pilih, saya telah memilih standard kandungan 2.1 iaitu nyanyian, dan dalam standard pembelajaran pula, saya telah memilih 2.1.2 iaitu bernyanyi dengan pitch yang betul dan 2.1.3 iaitu bernyanyi mengikut tempo dengan tepat dan betul. Kita akan ke slide yang seterusnya. Baiklah, seterusnya dalam DSKP Pendidikan Muzik tahun 3 juga, saya telah memilih 2.3. Saya telah memilih standard kandungan 2.3 iaitu bergerak mengikut muzik, dan dalam standard pembelajaran saya telah memilih kesemuanya iaitu 2.3.1, 2.3.2 dan 2.3.3. Kita akan ke slide yang seterusnya. Baiklah, kita akan mulakan dengan definisi nyanyian dan juga definisi pergerakan. Apakah itu nyanyian? Nyanyian adalah satu aktiviti yang menyeronokkan pada kanak-kanak. Nyanyian merupakan aktiviti membunyikan suara dalam bentuk tertentu bertujuan untuk menghasilkan nada dan melodi yang sedap dan yang disenangi. Selain itu, bagi definisi pergerakan pula ialah pergerakan merupakan aktiviti yang memenuhi aktiviti kanak-kanak untuk penglibatan aktif. Pergerakan adalah perlakuan individu yang boleh berlaku secara spontan, automatis dan terurus. Kita akan ke slide yang seterusnya. Pada slide kali ini, kita akan mulakan dengan apakah langkah-langkah yang saya akan lakukan sebagai seorang guru untuk melaksanakan aktiviti musikal dan pergerakan dalam kelas saya nanti. Mari kita saksikan. Baiklah, pertama sekali saya akan memberi ataupun menayangkan video-video lagu nyanyian ataupun lagu asli kepada murid-murid saya, seperti lagu Anggota Badan yang dinyanyikan oleh Didi and Friend dan juga lagu Kami Suka Sayur yang mengajarkan tentang tempo lambat ataupun cepat. Mari kita tengok bagaimana saya melaksanakan aktiviti ini. Baiklah, kita akan teruskan dengan cara saya sebagai seorang guru melaksanakan aktiviti yang diterangkan sebentar tadi. Jadi, sebelum memulakan aktiviti musikal di bilik darjah, saya sebagai seorang guru akan menunjukkan beberapa contoh lagu nyanyian atau lagu asli dalam bentuk video melalui YouTube dan sebagainya. Sebagai contoh, saya akan menayangkan lagu Anggota Badan oleh Didi and Friends dan juga saya akan tayangkan video Kami Suka Sayur ataupun lagu Kami Suka Sayur yang mengajarkan tentang tempo cepat dan tempo lambat. Semasa video ditayangkan oleh guru, iaitu saya, boleh menerangkan konsep muzik yang terdapat dalam video tersebut. Sebagai contoh, dalam muzik ataupun lagu yang
Dalam lagu Kami Suka Sayur, ada dua tempo yang akan dinyanyikan oleh audio tersebut, iaitu tempo cepat dan tempo lambat. Semasa video itu ditayangkan, saya akan menerangkan kepada murid-murid apakah itu tempo cepat dan apakah itu tempo lambat. Guru perlu menyatakan bagaimana pergerakan kreatif dan ekspresi dapat membantu dalam penyampaian mesej di dalam drama musikal. Melalui video yang ditayangkan, murid-murid akan berasa seronok dan tidak sabar untuk menjalankan aktiviti musikal yang seterusnya. Semasa video ditayangkan, saya juga akan mengajak murid-murid untuk meniru pergerakan yang terdapat dalam video tersebut melalui komputer reba dan pembesar suara yang saya akan bawa nanti. Aktiviti ini dapat menarik minat murid dalam subjek muzik sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Kepala, bahu, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut dan hidung. Mari kawan dengar nasihat guru, makan sayur agar sehat selalu. Mari kawan dengar nasihat guru, makan sayur agar sehat selalu. Kita akan teruskan lagi dengan aktiviti yang kedua, iaitu nyanyian lagu gerak ke kanan, gerak ke kiri berdasarkan audio. Kita akan ke slide yang seterusnya di mana saya akan terangkan bagaimana aktiviti ini dilaksanakan. Baiklah, kita akan teruskan dengan cara saya melaksanakan aktiviti yang diterangkan sebentar tadi, iaitu saya akan melatih murid untuk menarik nafas dan menghembus nafas secara perlahan-lahan terlebih dahulu. Latihan ini merupakan aktiviti pemanasan, pernafasan dan intonasi semasa menyanyi. Seterusnya, guru perlu memainkan lagu gerak ke kanan, gerak ke kiri melalui komputer reba dan pembesar suara dan hanya menunjukkan lirik lagu tersebut. Guru juga perlu memberitahu murid bahawa lirik lagu ini berulang sebanyak 2 kali sahaja. Di sini ia bermaksud saya hanya memainkan lagu tersebut melalui audio sahaja, melalui pembesar suara sahaja dan hanya menayangkan lirik lagu sahaja tanpa menayangkan video tersebut kepada murid-murid. Hal ini kerana saya ingin memberi fokus kepada murid-murid tentang bagaimana pitch dan tempo lagu tersebut dinyanyikan. Kemudian, guru iaitu saya perlu melatih murid untuk berulang-ulang menyanyikan lagu tersebut mengikut baris lirik dan irama yang betul. Akhir sekali, guru meminta murid menyanyikan lagu tersebut secara beramai-ramai dan secara kuat. Aktiviti ini boleh dijalankan melalui 2 cara, iaitu dengan iringan muzik dan tanpa iringan muzik. Mengapa tanpa iringan muzik? Supaya murid dapat mengingati lagu tersebut serta dapat menyanyikan dengan betul. Guru perlu mengambil kira aspek seperti postur, pernafasan dan penghasilan tone yang dinyanyikan oleh semasa murid-murid menyanyi. Kita akan ke slide yang seterusnya. Aktiviti kedua pula ialah nyanyian lagu yang sama, iaitu gerak ke kanan, gerak ke kiri tetapi dengan menayangkan video. Kita akan ke slide yang seterusnya di mana saya akan menerangkan bagaimana saya melaksanakan langkah yang ini pula. Baiklah, bagaimana saya melaksanakan aktiviti ini? Ya, saya akan menayangkan video gerak ke kanan, gerak ke kiri pada layar projektor untuk ditayangkan kepada murid-murid. Video tersebut akan menunjukkan bagaimana pergerakan dilakukan mengikut muzik yang dimainkan. Guru juga berperanan untuk mewujudkan suasana kelas ceria dan gembira. Selain itu, guru meminta murid untuk melakukan gerakan seperti dalam video tersebut. Oleh itu, guru perlu memainkan peranan yang penting dalam menyediakan ruang yang luas dan selesa untuk murid melakukan aktiviti tersebut. Guru perlu menggalakkan murid-murid untuk bernyanyi sambil melakukan pergerakan tersebut mengikut video yang ditayangkan dan irama serta melodi yang betul. Guru juga perlu mengambil kira aspek seperti aspek gembira, tempo, intonasi yang dihasilkan oleh murid-murid. Aktiviti yang melibatkan pergerakan memberi murid-murid kepuasan, keterangan dan kegembiraan di samping dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara ekspresif. Kita akan ke slide yang seterusnya di mana saya akan terangkan langkah yang selain daripada langkah ini.
gerak ke kanan, gerak ke kiri. Gerak ke kanan, gerak ke kiri, lompat tinggi-tinggi. Maju ke depan, undur ke belakang, lompat lagi sekali. Tunjuk ke atas, tunjuk ke bawah, tepuk-tepuk tangan. Pusing, 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 jatuh ke tanah. Pada aktiviti kali ini pula ialah merupakan aktiviti pergerakan dan nyanyian lagu, di mana saya akan mainkan lagu Meow Dance, iaitu tarian kucing, kepada murid-murid untuk mereka bernyanyi dan bergerak mengikut muzik yang ditayangkan nanti. Kita akan ke slide seterusnya di mana saya akan terangkan bagaimana saya melaksanakan aktiviti ini. Baiklah, dalam aktiviti ini saya akan mulakan dengan menunjukkan satu rangkap lirik lagu Meow Dance, iaitu tarian kucing, pada layar projektor kepada murid-murid. Hal ini untuk bagi pencerahan kepada mereka tentang apa yang mereka akan nyanyikan apabila video dimainkan nanti. Lagu ini mengulang lirik yang sama dan berbeza ahli keluarga kucing sahaja, serta dua aktiviti kucing yang sama, iaitu meminta makan dan naik meja kalau tak bagi makan. Okey. Guru memainkan peranan untuk menjelaskan kepada murid-murid turutan pergerakan yang betul berdasarkan video tersebut untuk mengelakkan sebarang kekeliruan. Guru bersama-sama murid menyanyikan lagu Meow Dance, tarian kucing bersama iringan muzik dan tanpa iringan muzik untuk membiasakan murid dengan lagu ini. Guru juga perlu mengambil kira aspek seperti aspek gembira, tempo dan intonasi yang dihasilkan oleh murid-murid. Hal ini sama sahaja dengan aktiviti nyanyian lagu gerak ke kiri dan gerak ke kanan tadi. Hal ini untuk melatih murid untuk mengekspresikan diri mereka dengan lebih banyak lah. Okay, kita akan ke slide yang seterusnya. Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, Bapak kucing meong meong, Bapak kucing meong meong, mau makan meong meong, minta makan meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong. Akhir sekali, saya akan mengimprovisasi muzik ataupun menambah baik ataupun mengubah muzik, iaitu lagu Kalau Rasa Gembira, Didi and Friends. Bagaimana? Mari kita terangkan di slide yang seterusnya. Baiklah, saya sebagai seorang guru akan melaksanakan aktiviti ini dengan membahagikan murid-murid saya kepada beberapa kumpulan kecil mengikut bilangan murid dalam kelas. Seterusnya, secara berkumpulan, saya akan meminta murid melakukan improvisasi yang telah diubah suai dalam lirik lagu Kalau Rasa Gembira. Sebagai contoh, tepuk tangan ditukar kepada variasi lain seperti hentak kaki, petik jari, membuat bunyi mulut dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau hentak kaki, kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau petik jari pula, kalau rasa gembira tepuk tangan. Macam tu. Kemudian, saya akan meminta setiap kumpulan murid untuk membuat variasi lain-lain mengikut variasi yang telah diberi atau dipilih, dan mereka akan mempersembahkan di hadapan rakan-rakan lain lah. Sebagai contoh, kumpulan 1 saya akan menyuruh mereka untuk menepuk tangan apabila lagu dimainkan. Kumpulan 2 pula saya akan minta mereka untuk memetik jari apabila lagu dimainkan, dan kumpulan lain dengan variasi mereka tersendiri. Dan akhir sekali, saya sebagai seorang guru akan memastikan murid menyanyi dan membuat pergerakan menggunakan tempo, tekstur dan dinamik yang betul seperti mana yang dimaukan oleh objektif pembelajaran saya pada kali ini.
kita akan ke slide yang seterusnya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Baiklah, itu sahaja video saya pada kali ini ataupun perbentangan saya pada kali ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muazzam bin Muhammad, iaitu pensyarah saya, pensyarah MUZK3362 yang telah mengajar saya dan juga telah membimbing saya untuk menghasilkan video ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang membantu saya untuk menyiapkan video ini, serta ibu bapa saya juga yang secara tidak langsung memberi saya sokongan moral dan sosial untuk saya menghasilkan video ini. Itu sahaja daripada saya. Saya Amir Amri bin Aslah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.